dan kita telah menerima laporan daripada Kementerian Kesihatan, daripada Polis dan juga Kementerian Pengangkutan yang telah dibentangkan kepada kita tadi. Dan daripada laporan-laporan yang kita terima, nampaknya ada peningkatan dari segi MCO ataupun perintah larangan pergerakan. Dah ada peningkatan, tapi kita masih memerlukan kerjasama rakyat sebab masih ada juga yang masih tidak mematuhi perintah larangan ini. Sebab itulah telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Angkatan Tentera akan membantu polis dalam hal pematuhan ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berhubung kait dengan pergerakan ini. Kita juga mohon kerjasama supaya pematuhan ini dipenuhi sepenuhnya. Sebab hasrat kerajaan ialah untuk kita menyekat atau untuk kita mengekang daripada tersebarnya atau merebaknya COVID-19 ini. Kalau kita melihat pada pengumuman daripada Kementerian Kesihatan, masih berlaku peningkatan jangkitan, malahan yang meninggal pun dah meningkat kepada 3 diumumkan semalam. Jadi ini yang kita nak jaga, iaitu kesihatan, keselamatan rakyat kita dalam sudut membantu mengekang. Sebab kalau kita tidak melaksanakan inisiatif untuk menyekat pergerakan ini, maka kita khawatir ianya akan membawa permasalahan yang lebih besar pada negara kita, sudut ekonominya yang sekarang ini terjejas dan sebagainya. Sebab itu berilah kerjasama supaya kita jangan keluar kalau tiada keperluan. Patuhi segala amalan kebaikan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, selalu cuci tangan, jarakkan 1 meter dan hanya keluar rumah bila diperlukan. Dan inilah yang kita minta kerjasama daripada rakyat semua supaya kita akan dapat mengekang tersebarnya atau merebaknya COVID-19 ini. Dan untuk yang dah balik kampung dan yang jangan balik lagi ke mana-mana. Stay put where you are. Tinggal di tempat di mana anda berada. Dan tunggulah arahan selanjutnya daripada pihak keselamatan, MKN, polis yang akan mengumumkan apa saja pergerakan-pergerakan nanti. Termasuklah kementerian kita akan menguruskan pengumuman-pengumuman tertentu bila boleh melakukan pergerakan kalau sekatan ini telah diangkat balik. Tapi pada masa ini, stay wherever you are. Okey, jaga keselamatan, jaga kesihatan kita. Itu perkara pertama. Kedua isu kita sekarang ini ialah kurangnya bekalan mask ataupun topeng muka. Dah diputuskan semalam dalam mesyuarat MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dihadiri oleh semua menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri dan menteri-menteri persekutuan. Diputuskan bahawa kita akan cuba mendapatkan bekalan daripada China sejumlah 10 juta sarung muka ini. Dan ini akan diselaraskan oleh Kementerian Pengangkutan yang akan bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk membawa barang ini masuk secara beransur-ansur. Tapi dalam 10 juta ini akan bila sampai nanti akan diuruskan oleh NADMA. Akan menguruskan pengagihan. Pengagihan keutamaan ialah untuk diagihkan kepada frontliner. Maknanya frontliner ialah pihak-pihak yang menguruskan hal COVID, Kementerian Kesihatan di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri, polis, immigration, tentera yang akan terlibat bersama nanti, the frontliners lah. Itu keutamaan diberikan. Kalau hanya ada kelebihan ataupun lebih daripada 10 juta itu, kalau ada lebih, barulah akan diberikan pada pasaran. Itu pun akan diuruskan oleh NADMA dan NADMA akan bekerja sama dengan Pharma Niaga untuk agihkan di pasaran untuk kegunaan. Tapi dalam sudut kesihatan nanti, sama ada kita perlu, bila kita perlu pakai mask dan sebagainya, insya-Allah ikutlah apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan yang akan memberi pengumuman di masa ke semasa akan keperluan. Jadi jangan terlalu khawatir ada yang mengatakan kami ni tak pakai mask. Adakah
ianya bahaya ataupun tidak. Sebenarnya kami mengikut apa yang diumumkan oleh WHO, diikuti oleh Kementerian Kesihatan, bahawa orang-orang yang sebenarnya tidak terdedah ataupun tidak ada sakit dan sebagainya tak perlu pakai mask. Jadi janganlah menyebarkan sesuatu yang tidak berasas. Kita ikutlah apa garis panduan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan perkara ketiga, kalau kita ikuti laporan Ketua Pengarah Kesihatan, malahan sekarang ini ramai petugas yang berada di hadapan, khususnya para doktor dan nurses, sudah pun terjangkit dengan COVID-19. Jadi untuk itulah kita tadi memutuskan dan menyarankan siapa-siapa yang membuat saringan di klinik ataupun di hospital, sama ada awam ataupun swasta, kalau kita dah ada close contact ataupun kita dah ada perhubungan dengan mereka yang didapati positif, bila kita datang ke klinik, ke hospital, maklumkan dengan pihak hospital, nurses dan doktor bahawa kita ni sudah pun ada close contact dengan mereka yang positif. Kalau tidak, kita sebenarnya mendedahkan para pekerja kita, khususnya yang frontliners ini, untuk dijangkiti oleh COVID-19. Kita tak mau keadaan nanti hospital tak dapat memberi perkhidmatan kepada kita, jaga kesihatan kita, sebab semua doktor dan nurses ni dijangkiti. Jadi pastikan, declare kalau kita dah ada kontak dengan orang positif, declare kita dah ada kontak, bagi tahu pihak hospital, pihak klinik, supaya mereka tidak dijangkiti, mereka tidak akan didedahkan dengan risiko dijangkiti. Dan Saguya diingatkan bahawa kalau kita tak declare, sebenarnya pihak polis boleh ambil tindakan di bawah undang-undang untuk ditangkap dan ambil tindakan perundangan, sama ada dihukum dan didenda sebagainya, sebab kita tidak mengisytiharkan diri kita ini sudah pun terdedah kepada mereka yang positif COVID-19. Okey? Yang lain-lain nanti saya nak maklumkan hari ini Datuk Syed Ismail mungkin tertanya mengapa dia tak ada. Dia sebenarnya ada urusan, sebab itu dia tidak dapat hadir mesyuarat ini. Jadi kita ini meneruskan mesyuarat seperti biasa untuk memastikan bahawa koordinasi berhubung kait apa sahaja isu dalam COVID-19 ini dapat kita selesaikan secara harian. Okey, ada soalan? Ya. Sudah. Kita sedang finalize di bawah Kementerian Pengangkutan, akan finalize secepat mungkin untuk apa. Urusan itu sudah pun dimuktamadkan. Fasa pertama berapa banyak dan sebagainya. Detailnya nanti boleh diapakan dengan Kementerian Pengangkutan untuk mereka detailkan. Tapi secara dasar sudah pun ada persetujuan. Okey, ada lagi? Sudah pun tadi dibincangkan juga, garis panduan telah dikeluarkan oleh MKN. MKN bersama dengan Kementerian Kesihatan sudah menurunkan kuasa kepada kementerian-kementerian terbabit untuk mengeluarkan satu bentuk, sama ada bentuk surat ataupun pengenalan kepada mereka yang terlibat dalam kerja essential ataupun critical, supaya mereka boleh turun untuk berkhidmat. Dan ini lebih memudahkan polis supaya tidak menimbulkan keadaan yang tidak tentu di lapangan. Ya. Yang ni tadi dari segi dasar perkara ini ialah kalau mengikut perintah larangan yang dibenarkan keluar, misal kata untuk membeli barang keperluan, sama ada dia nak beli barang-barang makanan ataupun terpaksa beli ubat-ubatan, hanya dibenarkan seorang, ketua keluarga. Itu garis panduan asas. Tapi misalnya kalau terpaksa ada membawa orang, itu dia kena beri penjelasan pada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara tapi secara dasar hanya seorang boleh dibenarkan. Tapi misal kata nanti berlaku kematian, dan ini kenalah diterangkan pada pihak polis. Tapi seboleh-bolehnya kurangkan pergerakan di luar rumah, hanya keluar bila perlu.
Dan kalau keluar, pastikan ikuti garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Keluar hanya perlu cuci tangan, jaga kesihatan, jaga jarak social distancing 1 meter. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk pastikan keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita dan keselamatan semua orang. Untuk kita kekang merebaknya COVID-19. Ya. Yang mana jalan? Yang tu bidang kuasa kajian negeri. Semalam diputuskan bahawa sama ada pukul berapa kedai boleh operasi, kedai yang menjual barang-barang esensial kita serahkan kepada peringkat negeri untuk putuskan. Pukul berapa nak buka, pukul berapa nak tutup. Itu di bawah Kementerian Kajian Negeri dan melalui PBT masing-masing. Yang detailing part nanti Menteri Pertahanan sendiri akan membuat pengumuman. Ya. Tapi SOP sudah pun dijalankan di antara polis dan tentera. Tapi saya reservekan nanti biarlah Menteri Pertahanan sendiri akan buat pengumuman. Okey, terima kasih. Ya. Ada concern di media sosial akan berlaku putus perkara sesudah difahamkan pekerja awak yang asli nelayan ini dihantar pulang ke negara orang. So apa sesuai dengan Nelayan mana dihantar pulang? Nelayan asli, maksudnya yang pekerja-pekerja. Okey. Kita putuskan semalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, siapa yang terlibat dalam bidang esensial, termasuklah nelayan. Kalau nelayan tak keluar, tak ada orang nak tangkap ikan. Jadi masih dibenarkan nelayan-nelayan keluar untuk tangkap ikan supaya bekalan makanan kepada rakyat kita masih dapat terpelihara. So bidang-bidang esensial ni masih dibenarkan untuk beroperasi, tapi mesti ikuti segala garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan ikuti juga segala arahan daripada pihak polis, pihak tentera dan sebagainya nanti. Okey? Tak, saya dah katakan tadi, segala yang 10 juta ini nanti akan diserahkan kepada NADMA. NADMA akan menguruskan, keutamaannya ialah untuk semua diagihkan kepada frontliner. Keutamanya Kementerian Kesihatan, seluruh negara, polis dan juga askar, immigration dan sebagainya yang jaga sempadan. Yang selebihnya nanti kalau ada, akan diserahkan kepada Pharma Niaga untuk diagihkan ke pasaran. Okey. Dari segi harga, yang tu ada jawatankuasa akan dibentuk, iaitu Kementerian Kewangan, KPDNKK dan juga Kementerian Pengangkutan akan berbincang berhubung kait dengan perkara tersebut. Okey. Terima kasih.